baik. Baik, kita lihat di sini. Kenapa mata terbeliak? Kenapa dada berombak? Kenapa kulit berkedut? Kenapa jari mencengkam? Kata dia, pada waktu mati, jikalau dia kufur kepada Allah, menentang agama Allah, tak setuju dengan peraturan Allah, nescaya ditunjukkan Allah neraka daripada apinya yang bernyala-nyala, dan dinampakkan kayu sulanya, dinampakkan ular dan kalajengking, dan belenggu rantai-rantainya, sehinggalah sekalian siksaan yang terdapat di dalam neraka ditunjukkan padanya. Maka pada masa itu bencilah dia dengan mati. Dia tak nak mati. Bila dia tak nak mati, dia berontak-ontak, mata dia jenggi-jenggi, dada dia berombak, dia tak nak mati. Tetapi mati tetap menjemput dia. Itulah sebabnya kenapa dia mati dalam keadaan demikian. Sebab dinampakkan kepada dia azab, dinampakkan deraan yang pedih. Maka Tuhan pun benci kepadanya, yakni tidak memandang ia dengan rahmat, dengan belas kasihan, bahkan diberinya bala atas bala dan seksa selepas seksa. Yang ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yanzuru ilaihim, Allah tak tengok kepada mereka, wala yuzakkihim, Allah takkan ampunkan dosa mereka, walahum azabun azim, walahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat besar, azab yang sangat pedih. Itulah maksud Allah tak tengok, Allah tak bercakap, Allah tak ampunkan dosa, dan bagi mereka azab yang besar di hari kiamat. Satu lagi riwayat yang lain, kata Nabi SAW, laisa kadzalika walakinil mu'minu idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allahu liqa'a. Telah bersabda Nabi SAW, bukanlah faham yang kamu fahamkan tadi. Yang dimaksudkan benci mati, bencilah Allah, ialah apabila disukakan dia dengan rahmat dan keredaannya dan syurganya pada waktu mati, maka bersukalah dia, orang yang beriman. Apabila dia orang baik, ditunjukkan syurga, ditunjukkan syurga. Masa dia nak mati, maka pada masa itu kita akan lihat seolah-olah dia tersenyum. Bila kita mandi dia, seolah-olah tersenyum. Ada orang yang hitam muka dia, tetapi bila dimandikan, tiba-tiba wajahnya bertukar menjadi berseri-seri. Masya Allah, hebat tuan. Bertukar jadi berseri-seri. Padahal kita duk tengok dia, Allah, muka ni berkarat, jenuh bergedak, tak putih-putih. Tapi bila mati tuan-tuan, jadi berseri wajah. Yang kedua, tanda-tanda mati yang bagus, nombor satu, peluh. Sebab tu saya katakan tadi, bila berpeluh di dahi, tuan-tuan jangan lap. Jangan lap peluh orang yang mati bila berpeluh di dahi. Sebab kalau tuan-tuan lap pun, lepas tuan-tuan lap, dia akan keluar balik peluh. Biarlah menjadi saksi pada orang yang hadir, dia mati dalam iman. Nombor dua, mati dalam keadaan tersenyum. Ustaz, macam ketua penyamun ni macam mana? Mati dalam iman. Subhanallah. Itu 1962. Ya, Alibaba Bujang Lapuk. Filem-filem Piramli, ada beberapa filem yang di-ban buat sementara waktu. Filem yang pertama di-ban ialah Antara Dua Darjat. Berapa lama tidak disiarkan filem, tak boleh tayang sebab Antara Dua Darjat. Yang kedua, filem Sarjan Hasan yang tidak disiarkan beberapa lama. Yang ketiga, yang ditahan ialah cerita Alibaba Bujang Lapuk. Last kali itu, sebab ditikam oleh Haji Sattar. Ditikam, dia bangun, dia pergi ubah tempat lain. Boleh bangun, kata Haji Sattar, mati dalam iman. Bila dia kalih buka piramid, senyum je, mati dalam iman. Bab itu digantung sekejap. Sebab apa? Seolah-olah mempersedarkan orang yang mati berompak. Ni dia tuan-tuan, bukan semua cerita Piramli itu hak diluluskan, ada hak kantoi juga. Sebab tu kita bukan boleh ambil semua pun. Ambil yang sikit-sikit, yang bagus-bagus, kita ambil. Tuan-tuan kalau pergi ke Perak, saya terlibat dengan radio Perak FM. Sepanjang bulan Ramadan ada yang live on air. Hari Selasa ni live.
di radio, live in concert. Ada juga yang rakaman. Yang saya terlibat ialah kuis Ramadan. Apakah makna puasa wisal? Apakah makna puasa dahri? Sehari satu soalan, 30 soalan. Kumpulkan dan hantar. Siapa yang betul dapat pakej umrah. Hadiah. Jadi siapa yang nak soalan dan jawapan, kenalah baik-baik dengan saya. Ya, bagi rasuah ke apa. Tuan-tuan, soalan yang kedua, program yang kedua yang saya buat, nama dia Opera Kehidupan. Opera Kehidupan ni apa? Diambilnya dialog filem P.Ramlee, diambilnya dialog cerita P.Ramlee, kemudian dihuraikan. Dihuraikan. Ini cerita dia. Apa yang P.Ramlee buat filem ni, cerita dia. Contohnya 3 Abdul. Ini bagus, tak boleh makan. Namanya ekonomi. Ayat dah, anak dah pun dah kenyang. Anak dah tak tidur. Bila nak tidur, nak ke mana tu? Undang-undang dalam ini rumah tidak boleh tidur suami isteri. Oh, bagus ayat dah. Ini namanya family planning. Lepas tu saya kuhurai. Apa dia maksud perancang keluarga? Apa maksud perancang keluarga? Boleh ke tidak merancang keluarga dalam Islam? Boleh ke tidak ikat rahim? Boleh ke tidak buang rahim? Boleh ke tidak makan ubat? Boleh ke tidak pasang IUD untuk mengelakkan kehamilan? Ini huraian. Apa hukum orang perempuan pasang IUD supaya tak mengandung? Apa hukum perempuan yang ikat rahim dia supaya tak mengandung? Apa hukum perempuan yang buang rahim supaya tak mengandung? Apa hukum orang perempuan yang buat macam ini? Apa hukum yang makan pil perancang keluarga menurut agama kita? 5 minit punya huraian. Nanti siapa yang nak meneka dengan betul, silalah telefon 554433. Kita akan tanya soalan. Apakah hukum memasang IUD? Hadiahnya RM100 voucher di UO. Jadi siapa yang nak PUO, dapat voucher free. Diambil daripada cerita P.Ramlee. Pak saya apa saya ambil cerita P.Ramlee? Sebab semua orang kenal cerita dia. Kalau saya buat cerita KL menjerit, tuan-tuan bukan tahu. Tuan-tuan tahu? Saya pun tak tahu. Cerita KL menjerit, siapa tahu? Kita tak tengok langsung. Tuan-tuan dah tengok Momok the movie, Tobatlah House dah tengok. Tak dapat saya movie tengok. Tapi cerita P.Ramlee ni semua orang tengok. Kita ambil hukum. Akhirnya kita belajar hukum family planning. Apa hukum? Bila dia makan pil perancang keluarga, haid dia datang 2 kali sebulan. Kadang-kadang 2 bulan sekali, kadang-kadang 3 bulan sekali, kadang-kadang sebulan 3 kali. Tu nak kira haid ke nak kira darah istihadah? Kadang-kadang haid dia jadi panjang, daripada 7 jadi 15. Kemudian panjang tak datang balik. Kadang-kadang berhenti 7 hari, selepas hari ke-17 mai pula dah. Ini bahana pakai perancang keluarga. Orang yang pakai perancang keluarga ni jiwa tertekan, tension, ubat tertinggal pun tertekan. Dia balik kampung tertinggal ubat perancang. Abang, apa? Ubat tertinggal. Mana aku tahu kamu punya? Ya Allah, susah hatinya aku. Nampak tension. Sebab tu kita kena kaji balik daripada sudut kekeluargaan, daripada sudut Islam. Apa hukum pemakanan pil perancang keluarga? Baik. Nabi berkata, wa innal kafir idza busyira bi'adzabillah wa sakhatihi kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ah. Dan orang-orang kafir apabila disukakan, yakni ditunjukkan pada waktu matinya dengan azab Allah, maka bencilah ia berjumpa dengan Allah, yakni bencikan matinya. Maka Tuhan membenci berjumpa dengan dia, yakni tidak pula Tuhan turunkan rahmat dan kasihan belah kepada dia. Tuan-tuan, tanda-tanda mati lagi baik ialah mati pada hari Jumaat. Mati pada hari Jumaat, mudah-mudahan Allah angkat siksa kubur. Hari Jumaat itu mula bila? Hari Khamis. Bermula pada hari Khamis Maghrib, sampailah pada hari besok.